Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan liulil albab ya sami'ad du'a ya jabbaras samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, Tuhan yang menciptakan alam ini dan menciptakan kita sebagai hamba Dia yang beriman. Maka hendaklah kita terasa di dalam hati kita kata itu adalah kurnia limpah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Allahumma rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fahman ya rabbal alamin. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan dalam hidup kita, boleh kita duduk dalam sihat wal afiyah, boleh sama-sama kita menunaikan amal ibadat di atas asas iman yang sempurna. Jadi pada hari ini insya-Allah kita dalam perjumpaan kita kali yang ke 59 daripada syarah kita Sabuni rahimahullahu ta'ala, iaitu ashabil hadis ni. Jadi sampaikan kepada perkataan Syekhul Imam, iaitu Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dia kata gana pula sini, mari kita pakaklah tengok dengan seluruhnya. Pakak-pakak kita renung ikut akan perkataan ulama yang duduk di atas bantasan aqidatis salaf. Nah, wa ashabil hadis, aqidah imam pak, aqidah sahabat Nabi, aqidah tabi'in, aqidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqidah para tokoh-tokoh ulama yang dikasihi daripada kurun-kurun salaf, yang kita ni sebagai orang khalaf ni layak dan patut sayugia kita ikut akan pegangan-pegangan mereka. Kerana pegangan inilah adalah pegangan yang berpegang dengan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tabi'in, atba'it tabi'in dan tokoh-tokoh ulama semua. Tu kita bahasa kata megah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala buka jalan kepada kita, boleh kita sama-sama dengar perkataan-perkataan tok-tok guru, tok-tok imam yang duduk di atas bantasan ini. Berkatanya qala al-ustazul imam rahimahullahu ta'ala. Anak murid dia pun tulislah akhir pada kitab ni. Anak murid dia tulis akhir bagi kitab ni. Anak murid dia tulis kata berkata oleh ustaz
Al-Imam rahimahullahu ta'ala. Maksud di sini iaitu anak murid tulis gati daripada guru dia. Itu dia sebagai rawi lah. Sebab itulah anak murid ni yang penting, kena kita tu buat kerja kepada guru kita. Dalam arti kata kita nak sambung pula ilmu guru tu kepada masyarakat. Ini sifat pegangnya dan perangai akhlak orang-orang sunnah kita yang dilupai oleh kebanyakan manusia. Kerana tak ada siapa dia duk beri peringatan, tak ada siapa dia duk betuk, sampai jadi tak mau nak sebar. Anak murid tu tak mau nak sebar ilmu-ilmu guru. Nah, terutama hak duk dalam saf sunnah tu. Hak duk mulut duk mengaku sunnah tu jadi makan dengan cara memikir yang lain, membawa pada membelakangi ilmu untuk guru. Sebab itulah pemikiran tu hendaklah kita jauh daripadanya. Kita hendaklah sokong, bantukan, sebar ilmu-ilmu guru kita kepada umat manusia. Setelah daripada guru kita tu mengajar dan sebar ilmu dia kepada kita, kita nak sebar pula. Ini sebagaimana ulama-ulama kita ni duk tunjuk ajar di dalam sejarah dalam buku-buku sebagaimana kita telah dengar. Itulah. Itu dia. Baik. Ia kata wa ana bifadlillahi, dan aku ni dengan limpah kurnia Allah Jalla wa Ala, muttabi'un li atharihim. Aku ni Imam Sabuni kata ikut turut bagi jinjak langkah mereka itu. Mereka mana? Mereka yang kita telah baca nama-nama mereka dan sifat-sifat mereka dan jinjak langkah mereka, pendirian mereka, pahami mereka, siapa ratik, boleh kita rajuk di dalam kepada rakam kita yang kita telah sebar di dalam majlis ilmi Dumyak Jadidah kita tu. Di sanalah kita pergi tengok. Mustadhi'un bi anwarihim. Mustadhi'un bi anwarihim, yakni menutup ti cahaya. Makna kata ambil cahaya. Cahaya apa? Cahaya mereka. Makna kata tupai bayangnya mereka. Tupai bayangnya cahaya-cahaya mereka. Dalam masalah kita nak berpegangnya iman kita terhadap Allah Jalla wa'ala. Tu cara hak Islam kita duk mengajar. Hai orang Islam beragama supaya Islam nak lah. Mengaji supaya orang Islam. Nah, faham supaya orang Islam. Jangan kita kiri dan kanan daripada jalan ni hak Islam. Nampak, kita kena walak kepada sama-sama orang Islam. Tak boleh kita walak kepada orang yang tertentu dan kita akaknya tumpah darah lah, panas lah kalau orang tu tak ada duduk di atas bantasan hak kita nak bawa. Bukan lagu tu Islam kita. Kalau lah dia bawa Islam, maka dia kena walak kepada orang Islam belakang. Orang Islam hak nak bawa Islam hak sungguh tu, kita kena walak belakang. Kita kena menghormati. Nah, kita kena sejuk mata pergi mari, kita kena baik pergi mari. Syarat orang Islam tu nak bawa Islam. Tu ya. Faham tu nah. Nasihun li ikhwani wa ashabi. Dan aku ni nak nasihat lah, nak royak dengan sebersih-bersih hati lah. Nah, bagi saudara-saudara aku, bagi saudara-saudara aku dan sahabat-sahabat aku, kawan-kawan gu hak jauh dan kawan-kawan gu hak dekat, hak mati hidup sekali dengan kita, susah payah gapo dia duduk sekali dengan kita sama, tu panggil sahabat. Nah, ikhwani, orang ikhwah je lah kita duk mengaji di dalam tafsir tu, innamal mu'minuna ikhwah, tolong menolong gimari tu. Tu dia. Gaponya Imam Sabuni ni nak nasihat? Nasihun Allah, bahawa janganlah, bahawa tidak, Allah yazighu an manarihim, bahawa jangan kita itu, bahawa tidak, ataupun bahawa jangan, bahawa jangan kita itu tergelincir daripada cahaya-cahaya mereka. Nah, tergelincir daripada apa?
daripada perkataan-perkataan, pendapat-pendapat, pendirian-pendirian, ajaran-ajaran yang ditunjuk ajar oleh para-para mereka. Jangan kita buat belakang, jangan kita buat tak ambil penting, tak ambil berat. Tu. Faham tu nah. Ni jalan ni hak Islam kita, hak ulama Islam kita nak bawa ni, ya gini cara dia. We faham molek tu. Wala yattabi'una ghaira aqwalihim. Dan kita tak boleh nak ikut lain daripada pendapat-pendapat, pegangan-pegangan, tunjuk ajar, ajaran-ajaran yang dibawa oleh para-para ulama ni. Tak boleh kita, jangan kita ikut lain daripada ni. Kita kenal dah kata dia tu siapa, hak kita nak ikut. Dia tu orang darajat mana, ulama aku kedak dia, kita kenal belaka dengan cara jelas. Apabila kita kenal kata benda ni benda molek, kita pak aku kata benda ni benda molek, janganlah kita terpesong, makna kata kita tu tak ikut, tinggal perkataan dia. Nah, tinggal pegangan dia ataupun pergi ikut jalan yang lain. Tak layak, tak patut kita buat lagu tu. Tak layak, tak patut kita nak pergi buat umpama tu. Tu tak? Baik. Wala yashtaghiluna bihadhihi almuhdatsati minal bid'ah. Dan kita tak saduk gaduh lah, buat jadi menyusah diri, jadi susah payah dengan apa? Dengan rengka yang direngka-rengka. Tak saduk gaduh lah, sebab benda tu tak ada jadi lebih bagi kita, tak ada jadi mulia bagi kita sedikit walaupun banyak pun. Tak ada. Kita tak kena mengena, kita sebagai orang Islam hak sebenar ni tak kena mengena dengan rengka yang direngka masuk di dalam agama kita. Agama kita ni telah sempurna, dah tak berhajat pada rengka tak nak namakan rengka baru, nak menamakan rengka hak elok. Kita duk kecek ni dalam urusan agama nah. Dalam urusan agama kita duk kecek ni. Nah, ada pun urusan dunia atau Nabi SAW bukakan peluang bagi kita, boleh kita nak merengkakan perkara-perkara. Selama perkara itu, ya tu tak cengah dengan agama kita, tak apa lagi. Nampak tu tak? Tu. Bukan makna kata apabila kita sebut ada rengka ni, sakut paut dengan agama, nak hujah kata Islam ni bukan mari kan dengan nak mengajar agama saja. Bukan Islam ni nak retah agama saja. Bahkan dunia pun Islam retah. Memang. Sungguh. Akan tetapi cara fahamnya asal pada urusan agama ni tertegah. Tak boleh kita pandai-pandai. Sebab apa? Sebab kita mengucap 2 kalimah syahadah. Nah, ada pun masalah dunia, Nabi kita boleh kita nak pandai-pandai. Selama mana pandai-pandai tadi tu, tak menzalimi, tak makan hak, tak ga ni daripada perkara-perkara yang syarat tegah tu, tak ada apa, ikut lagi ya. Tak ada masalah. Apa je tak? Tu dia. Tu nak kita faham jadi molek. Urusan dunia asal dia harus kita nak buat kerja. Tak nanti kena duk cari dalam syarat. Tak kena cari ayat Quran, tak cari hadis, tak kena duk cari. Kita boleh buat kerja. Cara kita nak menani lagu mana, cara kita nak merah lagu mana, cara kita nak buat umuh lagu mana, gapo kata gilah. Nah, wak gi urusan tu. Nak wak pedai, wak besi, wak emah, wak gapo kata gi, tak ada masalah. Selama mana pekerjaan tu tak ada menzalimi gi mari sama manusia ataupun makan hak ataupun gapo hak syarak itu tegah, boleh kita buat kerja. Tak ada gapo. Asal pada urusan itu adalah boleh. Tak? Ada pun masalah agama, asal pada dia tegah. Ni pendirian ulama sunnah kita. Orang sunnah kita pegang pada masalah ibadat ataupun masalah agama umuman, umumnya dengan cara luas-luas, asal dia tertegah. Tak boleh kita nak buat kerja selama mana tidak ada izin ni akue suruh daripada syarak. Lepas tu tak kena tanya kata mana dalil lari Tuhan tak buat, tak sewi buat gini. Nabi tak mau ni buat gini. Maka kalau orang kecek lagu tu tak kira marilah rupa betul ke mana orang ni tak faham agama Islam ni. Nampak tu tak? Nak mari generasi mana, kumpulan mana, apa je tak faham. Hak fahamnya kita ni faham balik kata kita ni kena ikut. Asal pada masalah ibadat ni ikut turut, ittiba. Bukan tidak, bukan rangka Faham tu tak? Orang awal tu kalau boleh faham sini tu, dia tak letih kerja dia.
Nah, duit pun tak kena habis, masa pun tak kena habis, tenaga pun tak kena habis. Dan apabila ia buat satu amalan, orang panggil kata amalan itu diterima oleh kacamata syariat. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan itu kerana amalan itu tersipar di atas ikhlas dan kita ikut akan tuai syariat kita, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nak, tu perkara yang nak kita faham molek. Asal pada masalah ibadat tegah. Sebab apa? Sebab asal pada masalah ibadat kita kena ikut turut pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun asal pada masalah dunia boleh kita buat kerja gapo. Kenapa? Kerana Nabi urusan kita boleh. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, tak ada masalah. Selama dunia hak kita nak buat kerja tadi tak menyengahi akan syarat. Hak syarat lari tegah gapo nama, hak tu tak boleh kita langari perkara-perkara tersebut tadi. Faham tu tak? Itu pendirian orang sunnah dan orang Islam hak faham agama gitu jalan ni. Siapa dia nak rombakkan akan ini apa? Ini qawaid, ini kaedah, maka orang tu adalah orang yang niat tak molek dengan agama kita. Walaupun daripada bangsa bahasa mana, generasi mana, kurun mana pun tak kira. Hingga hari kiamat kaedah ni tetap orang Islam kita guna sampai ke hari kiamat nanti. Baik. Kemudian allati apa tu? Allati ishtaharat fi ma bainal muslimin wa zaharat wa intasharat. Perkara-perkara yang rengkan ini yang termasyhur padanya pada masalah rengkan itu di kalangan orang-orang Islam. Dia tu zahir dan dia itu tersebar. Kenapa? Kenapa rangka ni yang mudah tersebar? Kenapa perkara-perkara yang umpama ni jadi mudah nak tersebar? Sebab yang mudah. Mudah gapo? Mudah orang nak buat kerja. Mudah orang nak terima. Sebab gapo? Sebab ia tak gantung di dasar. Supaya kita nak kecek perkara yang tak kena gantung di dasar. Mudah tak? Tak ada payah. Tak kecek benda kita nak kecek. Hak tu benda kita tu baik. Kena tak kena kita tak kira. Kita kecek lagi. Mudah ke payah? Mudah. Tetapi kecek nak kena dengan hukum syarak, payah ke mudah? Bukan mudah. Supaya kita bisa mudah-mudah. Kita kalau nak tulis ke apa, tulis gila. Tapi kalau kita nak periksa, kita nak periksa supaya dapatnya diri kita ni markah yang tinggi, ataupun nak teralihkan darjat kita daripada tingkat 1 pada tingkat 2, kita kena gantung benda kita nak periksa tu dengan apa? Dengan buku-buku yang dituliskan oleh ulama-ulama kita yang kita belajar daripadanya. Pasti kita kena hafal, pasti kita kena ingat, pasti kita kena baca, pasti kita kena ulang. Payah ke mudah tu? Bukan mudah, payah. Tapi kalau kita nak kecek, nak jawab, nak ikut dia gitu, mudah ke payah? Mudah. Kemudian orang yang berpakar, makna orang yang pakar dalam urusan agama kita banyak ke sikit? Sikit, tak banyak. Hak tak pakar tu lebih banyak. Dunia dia kira lagu tu. Sebab tu perkara yang rangka ni dia tersebar. Ya benda tak ada dalam buku. Tak ada di atas di dalam syariat agama kita. Kenapa? Allah Ta'ala tak sakut pak dengan Tuhan, tak sakut pak dengan Rasul, tak sakut pak dengan sahabat. Benda yang muafakah dengan hawa. Benda yang dapatnya maslahat duniawi. Benda yang boleh orang itu terima dengan cara mudah. Perkara-perkara itulah daripada tarik ke. Jadi perkara ni tersebar di dalam masyarakat. Jadi tersebar dengan cara derah. Apa pasal dia? Faham tu tak? Ini apa yang kata kita tak sah buat jadi, tak sah buat jadi pelik lah. Tak sah buat jadi heran lah. Perkara ni orang panggil sunnatullah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala pelakukan adat dia ni di atas muka bumi ni lagu ni. Nampak tu tak? Tu nak kita faham jadi molek. Nak kita faham jadi molek. Walau jarat wahidatun minha ala lisani wahidin fi asli haula'il a'immah lahajaruhu. Kalaulah Imam Sabuni rahimahullah ta'ala kata, kalaulah perkara-perkara yang rengka, terutama dalam masalah urusan beriman kita terhadap Allah Jalla wa'ala,
terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap kitab Allah, terhadap malaikat, terhadap qada qadar, terhadap rasul. Rukun ni semua rukun iman je lah. Kalau nya pergi berlari di atas lidah. Pergi berlari di atas lidah seorang daripada perkara-perkara rengkok hak masuk dalam agama ni hak bukan-bukan. Pada waktu mana? Waktu tokoh-tokoh ulama yang ada, yang kita baca tu, ulama-ulama yang kita telah dengar dulu tu, nascaya mereka itu akan hijrah perkataan itu, dan hijrah akan orang-orang tu. Kenapa? Kerana ambil tindakan. Kenapa mewari perkara lagu ni, perkara ni tak sakut paut sikit habuk dengan agama Islam kita ni? Wari apa nak gapo? Karena ulama tu ya tahu, boleh buat beza kata hak ni hak sebenar, hak ni hak tak benar, hak ni hak saka nabi, hak ni hak bukan hak nabi. Hak ni hak sahabat, hak ni bukan sahabat. Ulama tu ya tahu. Sebab tu kita nak gantung kepada mereka. Walaupun setengah-setengah daripada orang yang tak sempurna mana akan nak menamakan orang umpama dia dengan usuliyun. Usuliyun mana kata orang yang bergantung pada hak asal. Lalu ia buh kata orang gantung pada asal ni orang yang tak semasa. Semasa dia mana kita tinggalnya pegangnya kita seumpama ulama-ulama kita hak atas kita tinggal, kita pakai hak baru. Bolehkah kita nak buat lagu tu? Bolehkah kita nak tinggal para sahabat, tinggal para tabi'in dan atba'i tabi'in, sahabat Nabi, imam pak lah, imam ni daripada imam hadis ke apa semua tu, daripada ulama-ulama ada tu. Ada buat jaksa dalam agama kita nak tinggal mereka pergi pakai orang-orang umpama baru-baru ni. Boleh kita buat lagu tu? Boleh kata tak boleh? Memang orang sempurna yang mikir kata tak boleh. Tetapi ingat kata tiap-tiap teori yang dikeluarkan oleh manusia ada orang ikut dan turut. Seumpama pokok buah tu luruh daripada pokok dia, ada orang kutip. Masa dia hak tu. Nampak tu tak? Akan tetapi orang yang faham Islam dengan cara molek, seumpama yang ngaji kitab-kitab umpama ulama-ulama ni, nascaya tak berpaling daripada pendirian yang benar. Dia tak kutip sama sekali perkara-perkara yang jadi bukan-bukan, perkara yang bukan-bukan daripada urusan agama, mari bubuh buat amal juga dalam agama ni. Tak sama sekali. Ni untungnya mana ni kita boleh dengar kitab-kitab salah. Untung banyak mana bagi kita boleh kita dengar kitab-kitab salaf as-salih. Bukan sekadar kata tokoh-tokoh ulama tu hijrah, perkataan tu, pendapat tu, pegangnya tu, dan orang hawari tu wabadda'uhu. Dan royak kata orang ni orang yang buat rengka dalam agama ni. Orang yang kena bahasa siapa yang kena muntin. Gapa? Kena diturunkan hukum di atas dia. Cuba-cuba nak wari perkara-perkara lagu ni masuk dalam agama kita. Perkara-perkara ni duk luar daripada agama kita asal. Lepas tu kita ni asuk perkara tu dalam agama kita. Membawa ada agama kita tu jadi punah, membawa ada agama kita tu jadi rusak. Dosa besar tak tu? Dosa besar bagi orang yang tahu. Ahli maksiat ni tak lebih dosa besar daripada mereka ini. Sebab ahli maksiat ni tak punahkan agama. Dia punah diri perangai akhlak dia situ ya. Tapi hak ni punah agama. Punah agama, maka orang tengok kata hak yang memunuh tadi tu kelama jadi orang tengok kata itu adalah agama. Tu jadi susah. Bahasa dia jadi kalih. Apabila orang kita jadi kalih ni, ya bahasa dia tak khabar. Khabar bila nanti habis obat. Apabila habis obat ya khabar. Apa khabar tinggal gapo lagi, tak tinggal gapo sekarang. Yang kulit dengan tulang. Nampak tu habis. Semua kebaikan. Tu dia. Jadi main perkara-perkara lagu ni. Nampak tu tak? Tu. Walakadzabuhu. Dan nascaya mereka ini ulama akan mendustaikan. Akan itu pegangnya, akan itu pendapat, akan itu orang hak wari dusta. Bakit bahau selalu dah. Kenapa? Kerana inilah cara yang kita itu nak jagakan agama kita. Sekarang lah ni nak tunjuk benda hitam jadi hitam, benda putih jadi putih, tak boleh. Sebab apa? Setengah-setengah jaga, kata kita kena jaga, tak boleh kita kecek lagu tu.
Kenapa? Tak boleh kita nak kecek. Kerana kalau kita kecek, orang tu lari daripada kita. Baik. Kalau gitu kita ni nak kemuka gapo kepada masyarakat sampai ke masyarakat tu nak terima ataupun nak lari? Nak kita nak kemukakan kepada masyarakat benar-benar. Kita nak menjauhkan masyarakat dan diri kita tu daripada benda yang tak benar. Tiba-tiba kita tak boleh nak ayat atas ni putih ni hitam. Pak kita nak gapo pada hakikat. Kita nak bawa manusia tu pergi kana. Kita nak panggil manusia tu kepada gapo, nak suruh manusia tu klik ke mana. Ni soalan-soalan yang patut kita buat mikir. Patut kita kira. Patut kita itu renung tengok kata kena ke tak pendirian kita lagu tu sebelum daripada kita nak pejam mata. Wa asabuhu bi kulli su'in wa makruh. Bakit bahaung hijrah dan membida'ahkan orang umpama ni dan mendustai. Nah, mendustai orang makalah perkataan pegangan orang tu. Kemudian wa asabuhu bi kulli su'in wa makruh. Halau tu baik. Nah, mengenakan akan mereka itu oleh ulama-ulama tu dengan kedahsyatan dan benda-benda yang manusia itu tak suka, tak reda. Seumpama Sayyidina Umar buat dengan sabih. Seumpama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala buat dengan hafsul fard. Umpama Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala buat dengan Bishr al-Marisi. Umpama Imam Ahmad bin Hanbal buat dengan Ahmad bin Du'ab. Dan lain-lain lagi daripada gambaran-gambaran ulama-ulama al-Islam kita yang buat. Umpama Sayyidina Ali buat dengan Khawarij. Dan lain-lain lagi daripada contoh-contoh rupa-rupa gambaran-gambaran yang boleh kita sebagai umat Islam itu boleh tengok dalam sejarah. Ini bukan perkara yang kita nak buat suka-suka main. Nak buat main-main. Ini masalah din, masalah agama. Katanya ulama, dinuka lahmuka wa damuk. Agama mung tu adalah darah mung dan daging mung. Darah kita sayang tak? Daging kita ada di atas tubuh kita ni kita sayang tak? Gitulah agama. Tetapi hari ni orang buat belakang terhadap agama, terkadang orang ngaji agama sendiri buat belakang kepada agama. Ini masalah yang cara mikir manusia itu tertukar pada abad-abad yang akhir ini. Kenapa? Kerana tak cerahnya gapo tujuan yang kita itu nak bawa manusia pergi kana. Kita tak mau nak manusia tu tahu kata kita nak bawa manusia tu pergi ke mana. Kita tak mau. Kita tutup. Sekadar kita dah royaknya perkara-perkara yang jadi sebagai luar-luar sahaja. Tapi inti yang sebenar yang kita nak bawa manusia tu pergi kana, orang awam ni tak ada. Orang awam ni tak telitah. Tetapi khawas, orang yang bijak pandai. Jadi kewajipan kena menyata kepada manusia. Kata gapakah tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ulama-ulama umpama ni mari cara agama Islam. Kalau bahasa tanya pagi, kalau kita lepas beri orang-orang yang rengka, orang-orang yang suka ubah, sukanya pauk, ataupun mentakwilkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala dan Rasul tak reda ni, wiyawak khijak agama, ya Allah, nascaya agama ni tak sampai kita malaikat perkara yang bukan asli. Ni dengan sebab Allah Ta'ala bangkitkan mereka-mereka ulama umpama ni, boleh kita tahu kata gapo Islam hak sebenar tu mari lagu mana. Ni tidak ada siapa pun di kalangan orang sunnah, orang sunni, ahli sunnati wal jamaah
tak sanjung dan agung ulama-ulama hak kita sebut. Tidak. Malaikat orang bukan ahli sunnah, bukannya ashabis sunnah pada asal. Waktu tu nak buat kena, maaf lah. Nampak tu tak? Hak tu nak buat kena, maaf lah. Kita sebut dengan cara jelas. Kerana apa? Kerana ni masalah din. Bukan masalah kena kita kiri dan kanan tak. Betul. Tetapi cara kita nak ayat hak betul tu duduk di atas kepandaian pendakwah dah lah. Duduk di atas pandaian pendakwah. Bukan duduk di atas pandaian demo tu demo ni. Duduk di atas pandaian pandai cidik pandai pendakwah. Setara mana dia itu Allah Ta'ala wi kekuatan kepada dia. Dengan itu Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Ni kita nak memasuk sedikit dari perkataan Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Bukan perkataan yang dibawa datang oleh Imam Sabuni di dalam bab kita duk mengaji. Akan tetapi kita nak memasukkan perkataan Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia katakan, ittabi' turuqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Ikut olehmu. Fudail Ibn Iyad ni salah seorang daripada tokoh ulama yang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun dapat juga daripada tarbiyah tunjuk hajar dia. Tok guru lah ni. Bukan orang biasa. Dia kata ikut olehmu akan jalanan-jalanan pertunjuk. Jalanan pertunjuk hak mana? Hak ni, hak kita duk mengaji. Perjalanan pertunjuk yang dibawa oleh ulama kita ni. Dan tidak jadi mudarat engkau akan dikau oleh kesikit orang hak jalan di atas jalan ni hak benar ni. Tak jadi mudarat gapo. Orang sikit daripada orang sehat. Alhamdulillah kita ni Tuhan pilih termasuk daripada orang sikit tapi sehat. Mudarat gapo kalau orang ramai tu sakit, kita nak misal dengan akal win apa. Orang ramai tu pakat lapar belaka. Kita kenyi. Mudarat gapo kita? Tak ada mudarat gapo. Nampak pada asal. Walaupun kita ni orang Islam, apabila orang sakit, kita kena pakat-pakat tolong. Orang lapar, kita kena pakat-pakat cari makan satu sama lain. Hak tu pada asal. Tetapi kita nak misal nampak kata sikit, tetapi kita ikut benar-benar. Apakah mudarat? Apakah mudarat? Benar-benar ni mula daripada sikit. Nampak? Benar-benar ni mula daripada sikit dan akan kekal sikit dia itu selama-lama. Dok gitu? Nampak? Kalau nak kira kata benar-benar ni sikit ke banyak? Sikit. Sikit lagu mana? Sikit orang ikut. Ada apa diri benar-benar tu ya cermelang cerah lebih daripada kebatilan tu cerak-cerak dah. Akan tetapi dengan sebab awal tudungnya matahari cahaya tak sampai kat kita. Ramai dah orang yang ikut benda kebatilan, benda yang tak kena, membawa dah kita ni rasa ragu kata aku ni kena ke tak kena. Sampai situ. Lepas tu kita ni nak belakan pendirian kita kata kita ni benar dah. Bila? Apabila kita kenal benar-benar tu kata dia tu benar sungguh. Apa nak kenal lagu mana? Pasti kita kena berilmu, berguru, kena mengaji, kena belajar, kena tanya. Daripada orang yang belajar, orang yang mengaji, orang yang reti, orang yang pandai, orang yang ada amanah dalam masalah nak mensampaikan ilmu kepada kita. Barulah kita itu kenal benar-benar dengan cara benar. Itu tak? Itu dia. Wa iyyaka wa turuqad dalalah wa la taghtarranna wa la taghtarra bi kathratil halikin. Dan jaga-jaga, Fudail kata, jaga-jaga dirimu tu daripada jalan-jalan kesesatan. Jaga moleknya jalan sesat tu, jaga-jaga. Jangan kita duk masuk-masuk. Jaga. Jangan kita duk masuk. Dan kita itu tak akan jadi mudarat apa-apa pun. Tak jadi mudarat apa-apa pun kalaulah kita itu tahu kata orang yang ikut jalan ni yang tak kena tadi itu dia ramai. Supaya dengan Imam Sabuni kata,
ishtaharat fi ma bainal muslimin wa zaharat wa intasharat. Supaya. Sebab apa jadi perkataan ulama-ulama kita? Imam Sabuni belakang banyak daripada Imam Fudail ibn Iyad. Kenapa? Kerana dia fahamnya daripada satu dasar. Orang faham daripada satu dasar. Kenapa? Faham daripada satu jalan ni hak benar ni, dia kecek supa. Duk mana apa? Nah, Fudail ibn Iyad duk Mekah tu. Sabuni ni bukan duk Mekah. Nampak tu tak? Tetapi cakap supa. Lari tak jauh. Tu tak? Lari tak jauh daripada perkara-perkara yang kita itu kena mengambil tahu. Kemudian Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala nak kemuka lagi kan kepada kita, dia kata wala yaghurranna ikhwani hafizahumullah hafizahumullahu kathrata ahli bid'ah. Dan jangan kita jadi berasa kata berpapah hati, berasa tak saya nak tetap di atas benar-benar, berasa lemah tak ada nak buat kerja lagi, berasa lemah tak ada nak jaya lagi, berasa kata tak saya buat kerja belum daripada jumpa lagi, berasa kata kita ni nak duk saja, berasa kata kita ni malah nak bosan, belum daripada coba itu nak sampai lagi. Hei saudara-saudara aku, jangan duk berasa lagu tu. Jangan duk bubuh dalam cara mikir lagu tu. Jangan duk bubuh dalam hati lagu tu. Jangan duk bubuh dalam pendirian lagu tu. Jangan dengar perkataan-perkataan lagu ni. Jangan pakai perkataan-perkataan cara-cara mikir lagu ni. Jangan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan kamu. Kerana kasratu ahli bidah. Al-kasratu ahli bidah. Banyaknya orang-orang hak tak ikutnya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tu? Banyak ramai. Faham tak? Banyak dan ramai orang yang tak ikut akan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana golek ke jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia nyalahi dengan perasaan kita. Dia itu terkadang kita nak pergi tak boleh kerana lekat dengan beberapa perkara maslahat. Terkadang perkara itu sakut paut dengan harta benda. Terkadang benda tu sakut paut dengan pendirian kita. Terkadang benda tu sakut paut dengan orang duk wah kata hak kita. Terkadang gitu, terkadang gini, maka lepas malah nak ambil bosan, malah nak ambil padu, malah nak ambilnya gapo? Ambil berat dengan perkara-perkara lagu tu. Biarlah lah mana. Jadi kau jadi subuh. Kita jangan ingat kata kebun kita yang kita tanam tadi itu, apabila kita tanamnya pokok yang manfaat bagi diri kita, jadi di bawah-bawah tu tidak ada pokok-pokok yang hak kita tak mahu nak naik. Tak. Kita nani, kita kena ada cara pula kebun kita. Bukan kena ada lepas, hidup semua gitu, naik dengan upuk, naik dengan pahaun tu, pahaun ni, sampai ke pahaun hak kita tanam tadi tu mati mapuh. Nampak je tak? Dalam arti kata kita ni memang apabila kita nak bukanya satu perkara, kita misal di atas tanam ni, pasti kita kena pergi menebak, kena pergi menyakur, kena pergi cucikan tanah. Setelah daripada kita itu menyuci, kita buh benih, tanam, masuk di dalam gabah dalam tanah kita. Orang panggil waktu bina. Apabila kita bina, sudah daripada apa matlamat tujuan yang kita nak buat, pasti lepas pada tu kita kena cara pula. Bukan dalam arti kata selepas daripada kita bina, selepas daripada kita cara, kemudian tak kena duk padalah dia. Lepas duk gitu, nanti kita mari ambil buah. Dia tak buah sama sekali kalau kita tak cara. Kalau buah apa tubik tak molek seumpama orang duk cara, ini tak ada siapa manusia yang boleh nak engkar akan ini fahami malaikat al-anid, al-mukabarah, al-mutakabbir,
Orang yang takabur dengan kebenaran. Nampak tu? Orang yang takabur dengan kebenaran. Sama, situ saja. Baik. Kemudian, wa wufuru adadihim. Dan banyak bilangan-bilangan mereka. Banyak puak-puak dia. Memang banyak puak-puak dia. Tak kena syok. Nah, tak kena syok. Dia kata ramai. Sebab kata? Sebab hak kita rakyat sana. Ya betul. Dengan beberapa perkara yang kita telah sebut. Tak patutlah kita ulang pula sekali lagi. Ya ramai. Nah, ya ramai pasal dia. Ramai-ramai ni belum tentu kata nak boleh harap. Nampak tu tak? Belum tentu kata nak boleh tupai. Belum tentu kata dia tu nak pakai. Banyak dah kita tengok dalam gapo, dalam gambar-gambar, misa-misa, ya Allah Jalla wa Ala royak dalam Quran, Nabi duk royak dalam hadis. Kita boleh tengok dengan mata kita. Kalau kita nak misa dengan cara-cara mudah, seumpama pau kayu yang gila ke daun. Nah, pau kayu yang tengok daun dia tu Masya Allah, seolah kata subur, tapi tak buah. Nampak? Bukannya timbangnya, pandangnya. Yang hak nak kata ramah tu adalah kena. Tak pasti lagu tu. Sahabat Nabi SAW yang buka negeri tu apa orang? Yang akadnya Islam ni naik mari sampai ke liyuzhirahu ala dini kullih. Dengan pertolongnya daripada Allah Jalla wa'ala dengan sebab-sebab mereka ini ni. Berapa orang? Hak nak wak kerja. Hak nak gapa? Azal di hati, ikhlas molek wak kerja. Lepas tu wak kerja tadi tu jangan duk ingat kata orang duk pehelkan manusia nak we pehel jadi kena tu tak wak kerja yang ni. Ni setengah-setengah daripada kita pehel kata orang membekikan cara pehel manusia we betul tadi tu orang ni tak ada wak kerja. Kalau gitu Nabi Musa alaihissalam, dia tak ada wak negeri Nabi Musa alaihissalam. Tapi ya heratnya manusia tadi itu, we pehel betul. Bani Israel tu we pehel betul, cara pehel tu jadi betul. Keluar tu baik daripada cara pehel hak salah. Heratnya cara mikir tu daripada tak betul kepada hak betul tu. Tu sebagai kerja yang besar lah. Bukan tak kerja tu. Nampak tu tak? Tetapi tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia ni, diri manusia ni tu hewi kebolehan tak serupa, tak sama. Kita ambilnya kerja, iaitu apa kerja kita? Ambil kebaikan. Dan jangan kita terlupa jaksa kebaikan orang yang tunjuk ajar kepada kita. Karena kita ditutup dalam agama suruh syukur terhadap orang yang buat baik kepada kita. Walaupun orang hak buat baik tadi itu niat dia kerana Allah, tetapi kewajipan kita terhadap dia ada. Ni perkara yang hilang di dalam masyarakat Islam kita. Hilang perkara yang baik ini, perkara yang Islam nak ni hilang tu. Kenapa? Kerana paham itu tersalah. Aku boleh dah masalah aku, maka sudah aku dengan dia, tak ada kena tanya khabar, tanya apa, sudah. Nyak tu. Ini bukan cara hak agama kita meredai kita. Tak. Fa inna dhalika min amarati iqtirabis sa'ah. Ini ni makna kata banyaknya orang rengka agama dalam urusan agama ni bilangnya dia jadi banyak. Tu termasuk daripada setengah tanda dekat hari kiamat ni. Dekat dengan hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat ni dekat nak dekat dengan dia ni hak tak molek nampak jadi molek. Hak kena jadi nampak tak kena. Nampak tu tak? Hak putih nampak jadi hitam. Nah, haknya bersih nampak jadi cemah. Jadi mata kaca tu gitu. Orang Islam kita ni tak pernah buat karuk ke orang. Tapi dunia, orang hak Gharbi, orang putih, tengok tahu Islam ni, hak tak molek.
Lepas tu Islam hak khusus lagi Islam yang faham Islam daripada sumber dasar Alkitab dan Sunnah. Hak tu hak bahaya bagi dia. Lagu mana je nak buat orang Islam sama-sama Islam sendiri tu faham, kata ini ni nak guna tangan orang Islam sendiri supaya nak wia tu bersih. Ni cara peran ni orang yang bukan Islam nak main dengan orang Islam. Kita kena jaga faham kita lagi nak betul. Kena betul orang faham tak betul lagi. Hak dalam kita ni, kamar dia kena jaga pula. Mana? Orang hak luar. Daripada nak kacaukan kita. Tapi hari ni, hari kita duduk sekarang lalan ini, rancangan mereka 70% tu jaya. Tetapi insya-Allah perkara ni akan jaya tak lama. Sebab apa? Sebab kita yakin kata Allah Subhanahu wa taala tolong kita. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu akan memeserangi ikut jalan ni mana. Supaya kita tu bekah tu baik daripada agama kita. Tapi Tuhan janji kata in istata'u kalau mereka itu kuasa. Ni perkara yang kita itu kena ambil tahu kata. Kena tahu kata kacing mereka, tangga mereka ni nak guna siapa? Untuk nak menjayakan matlamat orang yang bukan Islam guna tangan dia. Ni kita kena pandai tengok dengan mata kita, mikir pecah sebelum daripada kita jadi mangsa kepada mana-mana. Nampak tu tak? Ha, baik. إذ الرسول مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata, inna min alamatis sa'ah wa iqtirabiha ay yaqilla al-'ilm wa yakthuru al-jahl. Berkata sabdaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tandaan-tandaan hari kiamat dan dekatnya bahawa kurangnya ilmu dan banyaknya kejahilan. Ilmu tu jadi kurang, jahil tu jadi banyak. Maka berkatanya Imam Sabuni rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama yang lain mentafsirkan akan, mensyarahkan akan ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam, asalnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Imam Sabuni kata ana, yaqil al-ilm, al-ilm di situ bermakna sunnah, wal jahlu bermakna al-bid'ah. Jahil ilmu tu sunnah. Jahil itu adalah rangka. Jadi kebanyakan manusia tu kena rangka lebih banyak daripada sunnah. Kenapa boleh jadi gitu? Kerana sunnah ini adalah dikemukakan oleh orang-orang bukan Islam, terutamanya mencemarkan akan rupa sunnah. Cemarkan orang dakwah orang sunnah, pendakwah orang sunnah, diri isi kandungnya sunnah. Nah, dengan beberapa jalan ni nak uji orang tu jauh daripada sunnah. Gapo haya bubuh? Banyak kali. Sunnah ni adalah orang tak semasa, tak maju. Sunnah ni adalah kekasaran. Sunnah ni adalah kepanasan. Sunnah ni adalah kekacauan. Sunnah ni adalah perkara yang tak selamat. Kalau kita faham istilah-istilah, cara-cara mikir, ya guna orang hak Islam juga, orang hak bakar Islam juga buat kerja. Untuk nak mengeluarkan manusia itu daripada jalan ni hak asal. Kemudian orang putih ni yang membangkitkan akan rangka dan gunanya orang Islam juga yang nak mempertahankan rangka ni, syarah dan mengajak dan berdakwah kepada itu rangka. Kenapa boleh jadi gitu?
Kerana dia tahu kata, kalaulah ajaran sunnah itu boleh hidup, nescaya ia tak ada tempat di atas muka bumi. Kalaulah ajaran bukan sunnah tu boleh hidup, ia akan senang ni. Tempat hak kita kena pilih dua tu. Lepas tu kita tak sadar kata siapa, kita tengok kamar dia, kita ukur dengan ilmu yang kita ada. Kita pandai tengok dengan ilmu yang kita ada. Baik. Kemudian berkatanya Imam Sabuni rahimahullahu taala, "Wa man tamassaka al-yawm", sesiapa yang berpegang teguh pada hari ini bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna sunnah? Jalan ni hak Nabi. Nah, jalan ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak keluar daripada perkataan dia, perbuatan dia, akuan dia. Itu makna sunnah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ni, orang Melayu kita ni tak berapa mana dengar kalimah sunnah ni malaikat berasa kata pedih di telinga. Malaikat berasa panas di hati. Malaikat berasa tak terima di dalam otak kita. Sebab apa? Sebab ciri-ciri yang kita telah royak saat ni, kita faham salah. Seumpama obat orang tak berapa mana dengan dia, dengan sebabnya pahit lah, nyegah tu, dia tak tahu kata belakang daripada pahit itu ada manfaat bagi diri dia. Kalau ada orang asuk pula, sekali lagi tak akhir dah lah ubat. Atau hari pendakwah murjiah kata, kalau kita sakit demam lagu mana, kalau Tuhan kandak nak hingga tak ke Tuhan kepada hakikat menghingga bukan obat, maka kita apa tak pada langsung. Jadi kau mundur tambah lagi. Ni orang pengen kata satu rupa nak kita nampak. Kalamuhu haq wa yuridu bihal batil. Jalak kata itu benar bagi orang pihak kena. Tetapi orang tak kena guna kata tak kena, dia nak bawa pada tak kena natijah. Dia bukan nak bawa kepada kena tak. Nampak tu tak? Tu. Wa amila biha, dan dia itu beramal dengannya, dengan sunnah tadi tu. Tahu kamar dia beramal. Wastiqama, dan istiqama, apa tu? Wastiqama alaiha, dan tetap di atasnya, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a bis sunnati ilaiha, dan mengajak manusia dengan ajaran sunnah kepada sunnah. Tengok. Mana kerana sini? Mana kita pendakwah sunnah adalah kita itu cakap supaya dengan sunnah. Nah, pahami supaya dengan sunnah. Gerak-geri supaya dengan sunnah. Gapa lagi? Pakaian supaya dengan sunnah. Gapa lagi? Nah, cara supaya dengan sunnah. Bukan kita nak dakwah manusia pada sunnah, tetapi kita ambil cara bukan sunnah. Tak boleh. Lagu mana? Orang yang buat jalan ni bukan sunnah, kita nak mengajak dia kepada ajaran sunnah, pasti kita kena tengok gambaran Nabi mengajak dan tegah orang yang salah dalam urusan agama lagu mana. Sahabat lagu mana. Tabi'in lagu mana. Karena Islam ada dua gambar. Ada tarhib, ada targhib. Yassiru wa la tu'assiru. Suruh kita mudah tapi duk di dalam garis. Mudah buat sekadar mana kita kuasa, bukan mudah dalam arti kita tak buat. Tak. Dan kita mendekat wala tunaffiru. So kita mendekatkan kepada ajaran hak kena, jangan kita menjauh. Ni terkadang kita guna lidah kita jadi panas. Nah, jadi perkara yang manusia itu tak jadi nak mau nak dengar. Cara tu kena pandai, cara tu kena ada. Barulah orang tu boleh terima. Beberapa perkara yang kita itu kena tengok. Dan kita itu kena tajribah. Kena usaha buat. Tak jaya kok ni. Kena duk buat sokmo. Kena duk tukar alik. Bukan mana duk setepat. Tu dah. Baik. Wada'a bis sunnati ilaiha. Mengajak kepada ajaran sunnah ni kepadanya. Nah,
kana ajruhu awfara wa akthara min ajri man jara ala hadhihi al-jumlati min awail al-Islam wal millah. Nascaya ni berita gembira bagi orang nak dakwah sunnah ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam we jamin ni terhadap orang kita. Kerana pahala dia itu awfar. Gapa? Lebih sempurna dan lebih banyak daripada pahala-pahala mereka yang berlaku di atas ini ummah daripada awal-awal orang Islam dan awal-awal agama. Dia humus sahabah. Humus sahabah. Ni dengan nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita faham kata kita ni mulia daripada sahabat. Tak. Katanya para ulama al-Islam kepada kita, dia kata, dan sesungguhnya benda yang jadi keistimewaan yang khusus, yang tertentu, tidaklah membawa kepada kelebihan di atas hak semua. Lagu mana? Nabi SAW janji kata kalau orang buat kerja dengan ajaran sunnah sebagaimana kita dengar tadi tu syarah ulama kita, pada masa yang kita ada sekarang lalan ini, seolah kata ia dapat pahala yang lebih sempurna, yang lebih banyak daripada mereka yang ada awal daripada agama kita, iaitu para sahabat. Makna kita ni faham kata, oh kalau gitu kita lebih pahala kita tu daripada sahabat. Kalau apabila lebih pahala kita daripada sahabat, mana kita ni lebih pada sahabat? Tak, kita tak faham lagu tu. Sahabat Nabi ni kita tak boleh nak tanding dengan dia, nak adu dengan dia tak boleh. Kalulah kita ni belanja bukit sebesar bukit mana-mana pun, tak sampai kita ni darajat sahabat sedikit. Tu ingat molek. Masalah sahabat kita ngajar dah. Nak sampai setengah cupak dia ni pun tak sampai. Sebab apa? Mereka itu ada bersusah payah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas sini goyak kat mana pula? Nak kata ini adalah khususiat yang tertentu. Rupa lagu mana? Gini. Katanya Nabi SAW, tak kala malaikat itu tu dengarnya suara yang disiupkan oleh Israfil, maka rebah habis para nabi-nabi dan rasul-rasul. Malaikat Nabi Musa alaihissalam. Adakah menunjuk kata Nabi Musa yang tak rebah tadi tu yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak. Pada sini ada khususiat yang tertentu, tak menunjuk kata dia itu nak lebih segala-gala di atas hak lain tu, segala-gala semua tu. Tak. Bukan lagu tu. Dia tu hewi lebih sining. Dengan hak lain nak tanding tak boleh, tapi sining, bucuning sahaja ya. Dia tu hewi kelebihan dia. Bukan dalam arti tu hawi kelebihan sini mana semua pun lebih belakang. Tak, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Bukan lagu tu. Nawi kita faham molek masalah. Lalu, idh ar-rasul Mustafa sallallahu alaihi wasallam qala lahu ajrun 50. Bagi orang yang buat kerja zaman yang penuh dengan rangkaian ini, bangkit sunnah, hidup sunnah kelik semula, bagi diri dia 50 pahala. 50 pahala. 50 pahala lagu mana ya Rasulullah, dengar lagi. Faqila, maka kata sahabat Nabi SAW apabila Nabi ni dengar akan ini hadis, 50 minhum, 50 pahala daripada kalangan 50 orang di kalangan mereka itu ke ya Rasulullah. Sahabat ni Masya Allah, apabila ia ni dengar Nabi royak apa perkara yang jadi tak jelas, tak cerah, dia tanya Nabi. Apabila dia tanya, ilmu tu boleh sepak kita. Masya Allah. Sebab tu kita kena kasih terhadap sahabat Nabi SAW. Jawab seteru. Seumpama orang yang ada hati baru nak buat seteru dengan para sahabat Nabi SAW daripada orang hak faham Islam tak betul. Jangan sama sekali. Faqila 50 minhum, 50 di kalangan umat manusia ada zaman tu ke? Qala sallallahu alaihi wasallam bal minkum, bahkan daripada puak kamu. Mana kata 50 orang sahabat, kita ni dapat pahala daripada apa? Daripada kalangan
Seolah kata kita seorang ini menepati 50 orang sahabat. Dapat pahala. Nisbah pahala saja. Apabila kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam masa yang berpenuh dengan gapo? Penuh dengan rengka yang manusia itu tak boleh nak buat beza hak mana rengka, hak mana tak rengka. Apabila orang kita tujung di dalam medan ini, dia tu kena calon diri dia, kena gerbang gapo? Gerbang maruah dia, gerbang masa dia, gerbang ilmu dia, cara mikir dia, tenaga dia, semua. Kerana siapa? Kerana Allahu Jalla wa'ala. Kita sebab sunnah, orang kata kita boleh pahala. Tu hakikat darajat kita, apa dosa? Apabila kita boleh pahala, tu hakikat darajat kita, lepas tu apa dosa? Nak tanya kata rezeki kita ni tak ada ke? Ada. Syarat Tuhan suruh kita cari dengan cara asbab. Rezeki ni kita kena cari dengan cara asbab. Nak boleh sikit ataupun banyak, itu terhenti di atas siapa? Hanti di atas Allah Subhanahu Wa Taala mengikut sebab yang kita berjalan. Mengikut sebab yang kita jalan. Maka kita, hai umat Islam, nampak orang tu nak akadnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ni tak kuasa dah. Kita kena bantukan. Sekadar kita mungkin, sekadar kita mampu, sekadar kita boleh. Dan kita jangan dengar, jangan pakai orang yang nak katuk jalan orang-orang dakwah sunnah. Jangan. Tak boleh buat gitu. Kita tak usah pakai, tak usah ambil bola otak kita. Kerana itu adalah orang niat tak molek dengan Islam. Kenapa? Kerana orang ni nak mengajak pada sunnah. Kita dah sekat. Lepas kita pakai. Orang sekat kita tu. Pedah ke apa? Masalah hak siapa? Nah, bukan masalah hak agama dah tu. Masalah hak peribadi. Apabila masalah hak peribadi, ya tak ada keberkatan. Pak kita nak tahu apa benda tak ada keberkatannya. Itu dia. Wa inna ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik liman ya'mal bi sunnati 'inda fasadi ummatihi. Nabi kata lagu ni bagi mereka yang berpegang teguh beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila manusia itu jadi penyeleweng daripada jalannya sunnah asal. Nampak? Jadi seolah kata apabila kita nak amal dengan sunnah asal, jadi pelik. Pelik sebab apa? Sebab orang kita duk biasa lagu lain. Pelik dengan sebab kita ni tak jadi duk kenal benda-benda lagu ni. Panakwi kenal tadi tu, kena pakai masuk. Nampak je tak? Kena pakai masuk. Baik. Habis itu. Kemudian setelah daripada kita dengar dah apa yang kita dengar tu, marilah kita tengok sedikit daripada perkataan Imam Sabuni lagi kata, wajadtu fi kitab Syekh al-Imam Jaddi Abi Abdullah Muhammad ibn Adi ibn Hamdawai As-Sabuni, didapati aku di dalam kitab guru imam, guru tok bagi aku iaitu Abi Abdullah Muhammad anak Adi ibn Hamdawai As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kita telah kecek dah hadiah ini. Dia kata Amba'ana Abu Abbas Al-Hasan ibnu Sufyan An-Nisawi. Dan telah mengkhabar akan daku oleh Abu Abbas Hasan anak Sufyan An-Nisawi ini. Dia ini adalah seorang tokoh ulama di negeri Khurasan. Nah, di negeri Khurasan. Mati dia di dalam bulan Ramadan tahun 303 Hijriyah. 303 Hijriyah. Dia ni adalah ulama yang diakui oleh para ulama dengan tidak ada syak. Kata lagi Abu Abbas, dia kata Anna Abbas ibn Sabih berkata, sesungguhnya Abbas anak Sabih tadi itu haddathahum, merayakkan akan pegangnya ini, akan amalan ini, cara pahaman ini. Hadatsana Abdul Jabbar ibn Mutahhir, telah mengkhabar akan daku
oleh Abdul Jabbar anak Mudhahir. Anak Mudhahir. Dia ni adalah seorang ulama yang ada di zaman tok nenek moyang bagi Imam Sabuni rahimahullahu taala yang telah kita cakap dah hadiah ni. Hadatsani Ma'mar ibnu Rashid. Telah mengkhabar akan daku oleh Ma'mar ibnu Rashid. Abdul Jabbar tu kata. Ma'mar pun kita kecek dah hadiah. Sami'tu Ibn Shihab Az-Zuhri. Telah dengar akan daku oleh telah dengar oleh aku akan Ibn Shihab Az-Zuhri, iaitu Muhammad anak Muslim anak Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri. Kita terjemah dah dia. Yaqul, dia kata, Zuhri ni kata, ni perkataan bukan perkataan Nabi ni, perkataan ulama salah kita. Tapi ulama salah kita yang kecek kena ada taliye lagu ni. Taliye lagu ni. Sebab tu setengah-setengah daripada perkataan tokoh-tokoh ulama kita, dia kata kullul ulumi siwal Qur'ani mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhalika wa ma siwa zalik wa ma siwa dhaka wasawisus syayatin. Tiap-tiap ilmu selain daripada Quran, benda hak terjadi tak ada jadi pedah mana. Malaikat hadis Nabi ataupun pada masalah fiqh hukum hakikat agama. Ilmu-ilmu tu iaitu perkara jadi kata-kata qala haddatsana. Orang tu royak, orang ni royak. Selain daripada ni, orang panggil kata bisik ke daripada bisik ke syaitan. Ni ulama salaf kita mentarbiahkan orang-orang kita. Nah, dalam masalah pegangnya ni kita nak pergi lagu ni. Lepas tu kita nak baca tambah hak lain gapo tu tak apalah. Tapi masalah pegangnya kita, pahamnya kita kena pakai hak ni. Sebab apa? Sebab dia pergi kena dengan jalan. Zuhri kata mana? Ta'limus sunnati afdal min ibadati mi'atai sanah. Kita mengaji sunnah Nabi SAW itu lebih baik daripada kita ibadat. Kena 200 tahun. Ni perkataan Az-Zuhri. Nah, perkataan Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana mengeluarkan oleh Al-Harawi dalam Zamil Kalam dan Imam Ibni Abdul Bar di dalam Jami' Al-Ilmi wa Fadlih. Tu dia. Baik. Dan kata lagi ulama-ulama kita nak ayat kita. Kata gana lagi dia kata, akhbarana Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Zakaria Al-Shaybani. Telah kita terjemah dah Syekh Abu Bakar ni, Muhammad ibn Abdullah ni. Amba'ana Abu Abbas Muhammad ibn Abdul Rahman Ad-Daghuli. Dan telah mengkhabar akan daku oleh Abu Abbas Muhammad anak Abdul Rahman Ad-Daghuli ni. Dia ni adalah seorang tokoh ulama yang hebat, yang sebagai pegang ngenik lah di negeri Khurasan pada zaman itu. Orang yang ambil ilmu, yang mengaji, yang berbudi bahasa dengan dia tu. Beberapa orang daripada tokoh-tokoh ulama kita yang mati pada tahun 325 Hijriah. Dia katakan, sami'tu Ad-Daghuli ni, dia kata dengar aku Muhammad ibn Hatim Al-Mudhaffari. Aku dengar tok guru aku nama Muhammad anak Hatim Al-Mudhaffari berkata, Muhammad ibn Abdul Hatim Al-Mudhaffari itu, sami'tu Amr ibn Muhammad. Aku dengar akan Amr anak Muhammad berkata ia yaqul, berkata Amr ibn Muhammad tu, kana Abu Muawiyah Ad-Darir. Dapati Abu Muawiyah Ad-Darir ni salah seorang Amr ni Amr ni mati pada tahun 232. Adapun Ad-Darir ni, dia ni beranak pada tahun 113 Hijriah. 113 Hijriah. Dan meninggal dia pada tahun 194 Hijriah. Dia ni dihukum oleh ulama kata orang Murji'ah. Orang Murji'ah kira kata amalan tadi itu bukan termasuk daripada ta'rif definisi al-iman.
Kita percaya kata Allah Ta'ala tu Tuhan kita munawak gapo ikut mung ah. Tu soalah gitu. Tu makna murjiah dengan cara ringkas. Dia katakan yuhaddithu Harun Ar-Rasyid. Jadi satu hari tu Harun Ar-Rasyid ni dok mengrayakkan hadis. Dia orang hebat Harun Rasyid ni, khalifah. Nah, dia orang sebagaimana kata orang pergi jawab kuasa besar lah. Kuasa besar tu yuhaddis. Dia dok rayak. Nah, dok rayak. Fahaddathahu, maka Harun Ar-Rasyid tu akan rayak akan dia akan Abu Muayyah Ad-Dari tadi tu. Bihadis dengan satu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rayak hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Ihtajja Adamu wa Musa. Mana dok berhujah di antara Musa dengan Adam alaihi wassalam. Faqala Isa ibnu Ja'far, maka katanya Isa ibnu Ja'far, berkata Isa ibnu Ja'far, salah seorang daripada orang Abbasi dia ni. Orang dalam kulungnya apa nama? Abbasi. Dia tu anak saudara Ibnu Ammi Harun Ar-Rasyid. Sepupu lah kecik mudah-mudah. Nah, sepupu. Bukan anak saudara, sepupu. Nah, tu. Sepupu Harun Ar-Rasyid. Yang kata, dia tu pergilah jawab di Basrah. Pada masa Harun Ar-Rasyid ada tu. Tu. Dia ni mati pada tahun 192 Hijriah. Ya. Isa anak Ja'far. Lalu Isa anak Ja'far dia kata, "Kaifa hadha?" Sepupu dia duk rayak, lalu dia kata, "Kaifa hadha?" Bagaimana ni? Wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Di antara Musa dengan Adam ni jaraknya mana? Bagaimana hadis ni? Seolah kata mari duk tak percayalah, engkarlah dengan otak dia. Bagaimana Musa nak kecek dengan Adam dengan Musa kot mana ya orang bukan satu generasi. Tu seolah kata ya mari nak kritik lah. Mari nak royak kepada Harun Ar-Rasyid, duk royak duk bakal lagu. Mana hadis-hadis lagu ni? Tu. Sedangkan hadis ni ada hadis dalam Bukhari Muslim. Selama mana Nabi SAW royak kepada kita, pasti kita kena faham sebagaimana Nabi nak. Jangan faham seumpama kita nak faham. Tu ya, faham kita nak faham sebagaimana Nabi nak faham kita. Lagu mana ya Rasulullah kita nak faham lagu mana? Faham tu kita naknya. Bukan mana kita faham dengan cara kita, bukan. Faham tu sama faham, tapi faham lagu mana hak Nabi nak. Tu tak? Tu. Lagu ni tak dimasukkan khurafat ke? Tak. Sebab apa? Sebab Nabi ni dia tak kecek malaikat dengan wahyu tu hak umat Islam kita pergi. Ada pun orang bukan Islam yang nak nampak lagu mana hak tu hadiah. Nampak je tak? Baik. Setelah daripada Harun Ar-Rasyid dengannya Isa anak Ja'far kata lagu tu fawathaba bihi Harun, membangkit diri oleh Harun Ar-Rasyid, waqal, maka ia kata, bikah bangun kemudian dia kata, yuhaddisuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yu'ariduhu wa tu'ariduhu bikaifa. Aku ayat hadismu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu nak bantahkan dengan bagaimana? Seolah kata akak sora lah nak marah. Nah, akak sora nak marah. Sebab apa? Sebab Aisyah anak Ja'far ni dagi pandai-pandai terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang tak berakal nak ayat lagu ni kepada ummah. Apabila Nabi ni orang berakal, bijaksana, ada fatanah, ya ayat juga hadis ni kepada ummah. Nascaya gapo? Nascaya ada satu faham yang Nabi nak bagi kita faham. Itu Harun Ar-Rasyid nak kemukakan kepada kita. Fama zala yaqul, senantiasa duk kata lagu tu hatta sakana'an, sehingga habis sehingga sejuk. Orang Arab ni apabila dia nak panah dia sebuah tu duk ulai hak tu sehingga dia sejuk, sehingga habis daripada dia rasa nak marah tu. Ning tarbiyah ulama sunnah, ning tarbiyah salafus salih terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau kita ayat hadis, kita tak hadis ni gitu, hadis ni gini.
Kita ni cuba kita tajribah. Cuba kita coba dengan diri kita. Apabila kita dengar hadis, kita berasa lagu mana? Lepas tu kita nak cari pun boleh. Kata punca, kata Nabi royak lagu ni, Nabi nak kita faham lagu mana? Lepas tu kita nak tahu kata Nabi faham lagu mana, kena dengar orang yang dengar Nabi. Kena faham daripada orang yang makan saka Nabi. Daripada kalangan ulama-ulama Islam. Nampak tu tak? Lepas tu kalau lah orang main royak tak serupa dengan orang yang dengar Nabi royak, orang faham daripada Nabi sendiri, lepas tu kita kena terhenti-henti. Nampak tu lah? Lepas tu kita kena terhenti-henti. Tu. Baik. Lalu Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala pun kata lagi. Kata lagu mana? Tengok je kata. وَهَكَذَا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ. Demikian inilah sayugia patut layak bagi seorang itu ayyu'azzima, bahawa dia itu membesar akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita itu membesar, menghormati akan khabar-khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabiluha bil qabul wat taslim wat tasdiq. Dan kita itu kena selarah dalam arti kata pendirian kita, cara mikir kita, hati kita. Hadis Nabi royakkan ni kita boleh terima. Kita kena serah, kita kena benar. Jangan hadis Nabi royakkan ni kita nak kiri. Nabi royak kata depan, kita hundur ke belakang. Nabi royak kata atas, kita kata tak atas. Tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Jangan kita yuqabil, makna kata buat gulawe. Nabi royakkan ni kita kiri. Tak kiri kan ni, tak boleh. Tu ahli sunnah ya tarbiyah lagu tu. Nampak? Ahli sunnah ya tarbiyah manusia, gitu cara faham. Wa yunkiru, dan orang sunnah ni dia itu mengingkari asyaddal inkar ala man yasluka fiha ghaira hadha at-tariq. Dan orang sunnah ni pendirian dia sangat-sangat marah, sangat-sangat tak redha, sangat-sangat tak setuju. Nah, dia itu di atas mereka yang berjalan pada ini masalah ni, lain daripada ini jalan yang alladhi salakahu Harun Ar-Rashid rahimahullahu ta'ala ma'a man i'tarada 'ala al-khabar as-sahih alladhi sami'ahu bi kaifa. Yang jalan akan dia, makna kata orang sunnah kita ni kena berpendirian, tak reda, tak setuju di atas mereka yang berjalan pada ini masalah ni hak tak serupa di ini jalan ni. Kena jalan lagu mana? Jalan seumpama Harun Ar-Rashid rahimahullahu ta'ala jalan dan buat contoh serta mereka yang membantahkan di atas khabar, atas hadis yang sabit daripada Nabi SAW, yang dia itu dengar dengan telinga kita dengan bagaimana. Boleh jadi ke lagu mana? Boleh jadi ke tak makan dengan akal ni? Ni tak boleh. Orang sunnah tu bukan lagu tu. Nah, kita ingat asal kita kata Nabi SAW orang yang bijak sana, orang berakal, dan Nabi SAW orang yang beramanah. Tak mungkin kata Nabi nak royak kepada ummah perkara-perkara yang tak berakal. Tak. Ni kita potong jazir di hati kita, kata tak boleh nak jadi. Mustahil kata Nabi nak royak perkara yang manusia itu tak boleh nak memakai dengan akal. Tak. Kita kena tuduh akal kita, kata aku ni tak faham ni apa hak Nabi royak ni. Aku nak lagu mana, ya Allah bukalah mata hatiku, aku faham sepengah Nabi nak. Bukan mana kata boleh jadi ke kalimah boleh jadi orang Jawi kita ni menempati hak ni. Nah, menempati hak ni. Orang royak hadis kita katakan ni. Kita kata kita kata gitu, kata gini. Ala tariqil inkar wastib'adi lahu. Di atas jalan ni kita itu nak tolak perkara-perkara tu jauh daripada faham kita. Kita tak reda sama sekali perkara tu. Bagi orang buat kerja lagu ni, kita tak reda, kita tak masuk perkara tu dalam akal kita. Walam apa nama tu?
Dan apa lagi ia kata, walam yatalaqahu bil qabul, tidak menerima akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qabul, kama yajibu ayatalaqqa jami'ah, ayatalaqqa jami'ah ma yaridu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak akan terima, kita tak akan reda, kita tak akan masuk dalam akal fikiran kita. Gapo? Cara mikir hak nak tolaknya hadis Nabi kata boleh jadi kau lagu mana, kok tu, kok ni, dak. Bahkan wajib kita itu menerima semua perkara yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kandak ki hak Nabi nak, kandak ki hak Nabi syarah. Sebagaimana sahabat itu terima daripada Nabi, kita nak terimanya daripada ilmu sahabat tu, kena lalu di atas jalan ni ulama-ulama yang kita telah sebut ini kepada ummah. Maka kita baca gidah ni daripada kata ulama-ulama kita, marilah kita pakak terima, marilah kita pakak buka hati, marilah kita pakak sanyung. Tu. Itulah orang panggil akhirnya perkataan yang dikatakan oleh Imam Sabuni rahimahullah ta'ala, perkataan dia sebelum daripada dia nak khitam, nak doa di akhir ni. Dia kata, ja'alanallahu subhanahu wa ta'ala, kita pohonlah, mana kata kami pohonkan akan Allahu Jalla wa Ala daripada masukkan kita tu daripada minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, supaya kita ni masukkan Allah Ta'ala tu, supaya Allah Ta'ala memasukkan kita daripada mereka yang nak dengar dulu mula-mula, nak dengar perkara yang bagus, perkara yang baik daripada orang bagus, daripada orang baik, seumpama ulama-ulama kita dah sebut ni fayattabi'una ahsanah, maka nak ikut benda hak baik tadi itu. Sami'na wa ata'na, dengar kemudian ta'at, bukan sami'na wa asayna. Itu bukan perangai orang Islam kita sama sekali. Nampak tu tak? Maka Imam Sabuni ni dia berdoa dengan ini, doa supaya kita ni masuk di dalam ini. Doa ulama ni berkat belaka. Wa yatamassakuna fi dunyahum. Dan wa yatamassakuna fi dunyahum muddata mahyahum bil kitabi was sunnah. Dan kita pohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ni dalam orang yang berpegang di dalam dunia kita dok ni sepanjang hidup kita ni dengan Al-Kitab was Sunnah, dengan Al-Quranil Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada paham-paham ulama-ulama yang kita telah mengaji daripada kitab-kitab Imam Sabuni ni. Wayak kata ulama mana kata hak nak memahami, mentafsir, mensyarah akan Al-Kitab was Sunnah. Tapi kita kecek dengan cara ringkas, kita gantung di Al-Kitab was Sunnah. Di atas faham mana? Faham hak Nabi kita kena, hak sahabat faham daripada Nabi, gitulah. Wa jannibna al-ahwa al-mudillah. Nah, dan pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita ini daripada hawa yang menyesatkan kita. Terkadang kita tahu benar-benar tapi hawa. Nah, hawa mai duk asuk, jangan ikut kalau kita ikut pun tak ada boleh gapo kali, kalau kita ikut pun gitu gini. Jadi mari hawa. Apabila mari hawa ni jadi sesat manusia. Jadi terpesong daripada jalan yang benar walaupun kita ada ilmu banyak mana pun. Nah tu. Wal ara'ah, dan pendapat-pendapat mudmahilah makna kana, dan pendapat-pendapat yang rusak binasa, yang rusak lagi binasa. Dan lagi dia kata wal aswa al-mudhillah, dan pendapat-pendapat yang jadi kejahatan dan jadi keburukan, fadlan minhu wa minnah, itu kelebihan daripada Allah. Kita pohon tadi itu menjauhkan diri kita daripada hawa yang sesat dan pendapat-pendapat yang merusak binasa,
Nah, pendapat-pendapat yang jahat, pendapat-pendapat yang jadi keburukan, kecelakaan, kita pohon tadi itu kelebihan daripada Allah Ta'ala nak beri kita dan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak berikan kepada kita. Maka akhir perkataan Imam Sabuni kata, akhiruhu walhamdulillahi wahdahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhirnya, segala puji itu bagi Allah Jalla wa Ala yang patut layak kita puji, mustahak. Satunya sahaja, hanya jua, tunggal. Dan selawat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Nabi kita. Selawat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas kaum keluarga dia dan sahabat dia dan sejahtera. Selawat sejahtera tu turun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas kaum keluarga dia dan sahabat dia. Itulah orang yang kata akhir perkataan Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala yang dia itu nak kemukakan kepada kita di sini. Nampak tak tu? Yang dia itu nak kemukakan kepada kita di sini. Baik. Jadi pada akhir ini, insya-Allah lah kita sebagai pengikut majlis ilmi Dumyah Jadidah ini, alhamdulillah kita boleh khitamkan kitab Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala pada tanggal 21 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1441 di tanah Mesir Al-Mubarak ini. Kita pohonlah kepada Allah Jalla wa'ala memberkati kita dan memberkati orang-orang yang duk sebarkan, duk buat kerja, duk sampaikan akan ini pengajian ni kepada umat manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan kebaikan kepada kita sekaliannya dunia maupun di akhirat nanti. Belum daripada kita itu nak tutupnya majlis kita, hendaklah kita ni nak royak kata silsilah perhubungan kita dengan ini kitab, dengan ulama kita yang kita telah dengar, yang kita telah baca. Kita tak jadi putus pertalian kita dengan mereka-mereka. Jadi sesungguhnya kita nak bacalah sanad kita yang sampaikan kepada Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala sekadar mana kita itu ambil daripada guru kita. Jadi kita ni ambil kitab ni, mana belajar kitab ni, tak kira riwayatan wa dirayah ni, daripada guru kita, satu daripada gurunya iaitu Al-Syekh Al-Allamah Abi Al-Ihsan Al-Hafidh Sana'illahil Az-Zahidi. Kita ambil daripada jalannya dia ni, dia orang Pakistan. Orang Pakistan sana, orang yang berakidah dengan akidah salaf. Daripada guru dia Al-Muhaddis Abu Al-Ishfaq Muhammad Anak Ishaq Anak Rahmatillah Al-Husaini Al-Lahuri. Nah, tu guru bagi dia. Dan guru bagi Al-Lahuri ni iaitu Al-Imam Muhammad Abdul Rahman Al-Mubarak Kafuri. Tu yang kitab Tuhfatul Ahwazi tu. Dia itu ambil pada guru dia iaitu Sayyid Nazir Al-Husain Ad-Dihlawi. Ambil daripada guru dia Hasan Al-Ansari. Ambil daripada guru dia iaitu Muhammad Anak Nasir Al-Hazimi. Ambil daripada guru dia iaitu Imam Al-Shawkani. Tu yang kitab Nailul Awtar. Dan dia itu ambil, Syaukani ni ambil daripada guru dia iaitu As-Sayyid Abdul Qadir Ahmad Anak Abdul Qadir Ahmad. Dan Syekh Abdul Qadir Ahmad ni ambil daripada guru dia As-Sayyid Ahmad Anak Abdul Rahman. Dan daripada Abdul Rahman Ahmad Anak Abdul Rahman ambil pada guru dia As-Sayyid Al-Husain Anak bagi Ahmad Az-Zibarah. Dan Az-Zibarah ni ambil pada guru dia Abdul Aziz Anak Muhammad Al-Hubayshi. Dan Al-Hubayshi ni ambil pada guru dia iaitu Ibrahim Anak Abdullah Al-Jama'an. Dan Al-Jama'an ni ambil daripada guru dia Muhammad Anak Ibrahim. Dan Muhammad Anak Ibrahim ni ambil daripada Ibrahim Anak Muhammad Ibni Jama'an. Ambil daripada As-Sayyid guru dia iaitu Tahir Al-Ahdan. Dan ambil daripada Abdul Rahman Ad-Daibak. Ad-Daibak ni ambil daripada Al-Hafiz As-Sakhawi. As-Sakhawi ni ambil daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Tu kitab bagi kitab Fathil Bari. Dan kitab Fathil Bari tu ambil pada guru dia iaitu Abu Ishaq At-Tanuhi.
dan Abu Ishaq At-Tanuhi itu ambil daripada Abdul Rahman anak Ahmad anak Syakur, dan Syakur ni ambil daripada Ismail anak Ahmad Al-Iraqi, dan dia ambil pada guru dia Abdullah anak Ahmad Al-Khiraqi, dan Al-Khiraqi ni ambil daripada anak dia iaitu anak anak bagi Syekh ni iaitu Abdul Rahman anak bagi Imam Sabuni ni. Maka anak dia tak ambil daripada dia ayah dia Abu Uthman Ismail anak Abdul Rahman As-Sabuni dengan ini kitab. Maka alhamdulillah daripada anugerah Allah Jalla wa Ala, kita itu bersambung sanad dia kepada tuai kitab ni. Maka dengan itulah sahaja kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan memberkati sekalian pendengar-pendengar kita. Mudah-mudahan kita boleh jumpa dalam syarah kitab-kitab yang lain pula tentang sakut paut dengan ilmu-ilmu agama kita. Pada akhir ini, nas'alullah jalla wa ala ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.